Baiklah saudara, untuk mengetahui laporan lanjut serta berita-berita menarik dari Sabah, kita bersama Jovinia Jimla Jim di sana. Silakan Jovinia. Nurlela, terima kasih. Salam sejahtera. Sabah masih bebas jangkitan COVID-19. Setakat hari ini berdasarkan keputusan ujian makmal terhadap 12 kes individu disahkan negatif. Kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan angka kumulatif kes COVID-19 di negeri ini mencatatkan 138 kes dengan orang dalam kalangan kes individu sedang disiasat PUI. Daripada jumlah itu, 106 disahkan negatif. Kesemua kes melibatkan 50 warga Cina, 82 rakyat Malaysia, seorang masing-masing warga Filipina, Jordan, Myanmar, Bangladesh, Korea dan Hong Kong. Kesemua mereka berusia antara 2 hingga 69 tahun. 40 pasukan klinik bergerak di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan beri perkhidmatan outreach kesihatan kepada masyarakat luar bandar. Menurut Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Negeri, Datuk Frankie Poon Beng Foong, beliau berharap agar ia dapat memberi manfaat kepada penduduk luar bandar khususnya dalam aspek penjagaan kesihatan. Antaranya pasukan perkhidmatan Doktor Udara Kota Kinabalu, pasukan klinik bergerak Bot di Kinabatangan dan Semporna, pasukan klinik bergerak darat dan air serta pasukan klinik bergerak darat. Turut terlibat pasukan klinik bergerak air dan pasukan klinik bergerak Bas Keningau. Jelasnya ketika berucap dalam Karnival Kesihatan Awam Peringkat Negeri Sabah di Kompleks Sukan Nikas Kota Kinabalu. Majlis julung kali diadakan ini antara lain bertujuan mempromosi perkhidmatan penjagaan kesihatan yang kurang diketahui orang ramai. Ia juga untuk mendedahkan orang awam tentang aset-aset yang digunakan dalam perkhidmatan berkenaan. Selepas 6 bulan menerima latihan asas konstable di Pusat Latihan Polis Kota Kinabalu bermula September lepas, 248 pelatih polis diraih. Upacara perbarisan tamat program latihan asas kepolisan PLAK Bil 24 Siri 8 2019 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah menyaksikan kesemua mereka masing-masing merupakan 134 anak Sabah, 28 Sarawak dan 86 daripada Semenanjung Malaysia. Sepanjang tempoh latihan, kata Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin, kesemua pelatih diberi latihan serta pembelajaran berkaitan undang-undang, kawat, penggunaan senjata api, seni mempertahankan diri dan beberapa elemen asas kepolisan lain. Pelatih-pelatih ini mereka memang telah diterapkan dengan disiplin yang tinggi, menghormati undang-undang, semua kita terapkan. Supaya mereka bila keluar, mereka bersikap profesional dan tahu macam mana untuk berhubung dan berhadapan dengan orang awam. Seiring dengan tuntutan PDRM, kesemua mereka diterapkan dengan pengetahuan agama serta kaunseling dalam membina sahsiah diri dan modal insan. Datuk Nur Azman berucap menyempurnakan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Program Asas Kepolisan PLAK di IPK Kota Kinabalu. Pada majlis ini, Konstabel Muhammad Abdul Hayy Samsudin diumum pelatih terbaik keseluruhan, Konstabel Amirul Hakim Abu Hanafiah pelatih terbaik akademik dan Konstabel Lukman Hakim Fazil pelatih terbaik latihan luar. Perasaan tu rasa gembira lah kerana selama 6 bulan penat lelah, hasilnya dapat membuahkan hasil hari inilah menjadi pelatih terbaik keseluruhan. Sebenarnya tak menjangka pun untuk dapat pelatih akademik sebab ada lagi beberapa lebih kurang, tak silap saya, dalam 13 orang keseluruhan antara 248 kami ni yang ada ijazah juga. Alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi pelatih akademik terbaik lah. Tak pernah pun menjangka sebelum ni. Saya memang bercadang dulu untuk bekerja dalam PDRM sehingga saya mendapat pangkat pegawai kanan. Jadi menangkan kelulusan saya baru diploma. Jadi saya masuk daripada constable dululah. InsyaAllah lepas ni saya akan sambung belajar dan naik lagi. Usaha memperkasa wanita terus dipergiat menerusi program Karnival Usahawan Wanita 2020. Seramai 425 usahawan wanita negeri berpeluang mengetengah produk sepanjang Karnival 2 hari di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Antara produk yang diketengahkan adalah kraft tangan, barangan kecantikan, pakaian, tudung dan aksesori wanita serta makanan.
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewah, Mastura Jamra berkata, selain menjual barangan tersebut, ia turut memberi peluang kepada usahawan terlibat, memperluas jaringan kerjasama dengan usahawan industri kecil dan sederhana IKS. Jelas beliau ketika berucap dalam Karnival Usahawan Wanita 2020 di Kota Kinabalu. Mastura berkata, Jewa akan terus bekerjasama dengan Majlis Penasihat Wanita Sabah, MPWS, untuk melatih wanita agar mahir dalam bidang keusahawanan. Seterusnya melahirkan lebih ramai usahawan wanita di negeri ini. Selain jualan produk wanita, Karnival turut menampilkan kaunter bayaran kompaun Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK, saringan kesihatan dan derma darah, klinik guaman wanita dan pelbagai pertandingan seperti kraftangan dan ratu kebaya. Muafakat antara Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan pihak sekolah penting sebagai pendorong kemajuan dan kecemerlangan pelajar dan sekolah. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata, kejayaan sesebuah sekolah bergantung kepada pengurusan PIBG yang efisien, bertanggungjawab dan ikhlas dalam menjalankan amanah untuk melahirkan modal insan yang bermanfaat kepada keluarga, bangsa dan negara. Datuk Zakaria berkata PIBG, pengetua dan para guru juga adalah nadi penggerak bagi mencapai kejayaan sekolah dalam semua aspek. Justru katanya ia penting untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan pihak sekolah berbincang secara bersemuka dalam mencari kata sepakat demi kepentingan masa depan anak-anak. Datuk Zakaria berucap merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Merpati Sandakan kali ke-20 di Sandakan. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya sama-sama mendidik anak-anak dan bukan menyerahkan sepenuhnya di bahu tenaga pengajar. Dalam majlis sama, Datuk Zakaria telah meluluskan permohonan 200 buah kerusi serta pembinaan bumbung untuk lorong pejalan kaki di sekolah berkenaan. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan, Norlela. Baik, Javinia. Terima kasih, Javinia.